Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey, kita tahu dah banyak kejayaan yang telah dicapai oleh ASEAN. Jadi untuk soalan seterusnya kita tengok apakah masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memupuk keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara. Apakah masalah yang dihadapi oleh Malaysia? Okey, masalah yang pertama. Masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memupuk keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara ialah keadaan politik yang tidak stabil. Okey, masalah yang kedua, berlaku pencerobohan sempadan. Okey, dekat sini awak boleh hurai lagi. Pencerobohan yang bagaimana? Okey, masalah yang seterusnya ialah ekonomi yang tidak stabil. Kenapa ekonomi tidak stabil? Okey, seterusnya, masalah berlakunya perdagangan manusia yang berleluasa. Okey, masalah seterusnya ialah keadaan hubungan kaum yang renggang. Okey, dan masalah yang terakhir, okey, ada banyak lagi masalah. Okey, yang cikgu tulis dekat sini. Okey, masalah sekarang ni memang kita dapat rasai, kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri ialah masalah ancaman COVID-19, yang mana ancaman COVID ini sangat menjejaskan masyarakat ataupun penduduk di negara kita. Bukan negara kita sahaja, malah negara-negara lain di dunia. Okey, jadi dekat sini kita tengok ada 6 isi. Okey, dekat sini cikgu nak awak cuba buat latihan ini dan pastikan awak dapat 6 markah. Okey, bagaimana awak nak lengkapkan ayat tersebut? Dengan 6 isi ini, awak akan dapat 6 markah. Tapi mesti ditulis macam biasa dalam ayat yang lengkap. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke-6. Bagaimanakah langkah untuk mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan negara anggota ASEAN pada hari ini? Okey, langkah untuk mengeratkan lagi hubungan. Okey, langkah. Langkah ni adalah sama dengan cadangan lah. Apakah cadangan yang kita boleh ambil untuk eratkan lagi hubungan? Untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan. Hubungan antara siapa? Hubungan antara negara anggota ASEAN. Okey, jadi apakah langkah yang boleh kita ambil? Okey, langkah yang pertama ialah kita mestilah menghormati kedaulatan negara lain. Okey, kita mesti menghormati kedaulatan negara lain. Okey, apakah langkah lain yang boleh kita ambil? Kita mestilah menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku secara rundingan. Okey, apakah langkah yang boleh kita ambil? Kita mestilah mengelakkan sebarang konflik. Jangan cari gaduh. Okey, terutamanya sesama negara anggota. Okey, macam mana kita nak mengeratkan lagi hubungan antara negara ASEAN? Kita hendaklah meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Dalam pelbagai bidang tadi cikgu kata ada 3P, 4P pun boleh, nak masuk pelancongan dan sebagainya. Okey. Boleh jawab soalan ini? Jadi untuk soalan ini cikgu nak bagi 8 markah. Okey, kamu boleh cuba menjawab soalan ini menggunakan kata kunci yang cikgu berikan. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Mengapa negara anggota ASEAN sepakat menerima konsep Zoufan? Okey, kenapa negara anggota ASEAN sepakat menerima konsep Zoufan? Kenapa negara ASEAN ni mereka semua okey je Zoufan? Okey, bila Zoufan diketengahkan, mereka semua menyokong Zoufan. Kenapa? Okey, satunya kerana negara ASEAN ingin mengekalkan keamanan. Semua negara ASEAN cintakan keamanan. Jadi mereka menyokong Zoufan. Okey, hal ini juga kerana negara ASEAN ingin berbaik-baik dengan negara jiran. Mereka nak berbaik-baik. Tak nak berlaku sebarang pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Mereka nak berbaik-baik. Jadi, mereka menyokong Zoufan. Okey, selain itu, negara anggota ASEAN juga tidak mahu bersekongkol dengan blok barat atau blok timur. Kenapa? Sebab mereka tahu sekiranya mereka bersekongkol dengan blok barat dan blok timur, okey, konsep Zoufan akan teruji. Okey, akan teruji yang macam mana?
Kamu boleh fikirkan. Okey, semua negara anggota ASEAN juga anti senjata nuklear. Mereka semua tak suka senjata nuklear. Sebab senjata nuklear ini boleh memusnahkan sesebuah negara dalam skala yang besar. Jadi mereka tak suka. Jadi bila mereka tak suka, mereka sokong Zulfan. Okey, selain itu, anggota ASEAN juga ingin memudahkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Mereka semua nak bekerjasama dalam keadaan aman, dalam keadaan baik, dalam pelbagai bidang. Jadi mereka menyokong Zulfan. Okey, kerjasama hanya dapat dijalankan sekiranya negara kita, negara anggota ASEAN berada dalam keadaan baik ataupun politik negara tersebut berada dalam keadaan stabil. Sekiranya negara berada dalam keadaan huru-hara, sebarang kerjasama tidak akan dapat dijalankan dan ini akan memberi kerugian kepada negara-negara anggota ASEAN. Okey, jadi berdasarkan beberapa poin dekat sini, cikgu rasa kalau soalan ini memberi markah 6 ataupun 8 markah, cikgu harap kamu tidak menghadapi sebarang masalah untuk menjawab soalan-soalan ini. Okey, cikgu harap kamu faham dan cikgu harap kita akan dapat menjawab soalan dengan baik dalam SPM nanti berkaitan dengan topik ASEAN. Okey, sekian, terima kasih.